Undilah puan dan tuan, 27 hari bulan. Pilihan raya yang pertama, pergilah undilah bersama-sama. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk dengan 46 orang ahli. Tugas Jawatan Kuasa ini untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya. Jawatan Kuasa Pilihan Raya ini telah mengeluarkan dua bentuk nyata susunan MPP yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Persamaan bentuk A dan bentuk B ialah mempunyai seorang speaker, selain itu mempunyai 3 orang ahli yang dilantik, seterusnya mempunyai 11 orang wakil negeri. Manakala perbezaan antara bentuk A dan bentuk B adalah bentuk A mempunyai 60 orang dipilih melalui pilihan raya dan bentuk B mempunyai 44 orang dipilih melalui pilihan raya dan 8 orang tambahan dilantik oleh Pesuruhjaya. Sebelum pilihan raya umum, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan Datuk Abdul Razak Hussain. Rombongan ini bertujuan menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Namun, rundingan tetap gagal. Akhirnya, bilangan MPP yang dipersetujui iaitu sebanyak 52 orang sahaja. Proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Proses pertama ialah penentuan sempadan kawasan. Yang kedua, rang undang-undang. Yang ketiga ialah pendaftaran pengundi di Tanah Melayu 18 Oktober manakala Terengganu 29 Oktober. Yang keempat pula ialah penamaan calon. Seterusnya, kempen pilihan raya. Calon-calon akan berkempen untuk orang ramai menyokong mereka. Yang keenam pula, proses pengundian. Kemudian, peti undi dibawa ke pusat pengiraan dan bermulalah proses pengiraan undi dijalankan. Dan akhir sekali, pengumuman keputusan. Tiba pada hari mengundi, pengundi-pengundi pagi-pagi lagi sudah keluar beramai-ramai ingin menunaikan kewajipannya. Kebanyakannya berjalan kaki, ada juga yang berkereta. Lebih 1 juta telah mengundi atau 80% daripada jumlah pengundi-pengundi yang telah didaftarkan. Iaitu suatu kejayaan besar yang barangkali tiada bandingannya dan yang harus dibanggakan ialah banyaknya kaum ibu yang telah mengundi. Setelah selesai mengundi, peti-peti undian itu dibawalah ke tempat menghitung undi. Inilah pilihan raya cara demokrasi. Peti-peti itu semua dicap dan dikunci, dikawal dan dijaga dengan teliti. Peti-peti itu dibuka di depan orang ramai dan disaksikan dengan cermat oleh calon-calon dan wakilnya.
Pilihan raya awal di Sarawak diadakan di Kuching Municipal Council atau KMC dan Sibu Urban District Council SUBC. Bagi pilihan raya ini, Kuching telah dibahagikan kepada 9 ward dan pengerusi bagi KMC adalah William Tan, manakala Ong Ki Hui sebagai timbalan. Seterusnya, pengerusi bagi SUDC pula ialah Ting Chow Hat dan timbalannya adalah John Lu Ling Chong. Pilihan raya awal di Sabah. Pilihan raya diadakan di bawah Local Government Election Ordinance untuk 118 kawasan atau ward. Setiausaha Kolonial bertanggungjawab menjalankan pilihan raya. Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan dan calon 53 kawasan menang tanpa bertanding. Kemudian, barulah undian itu dikira dan disaksikan oleh calon-calon serta wakil-wakilnya supaya jangan silap dan salah. Di Serata Malaya, orang ramai menunggu keputusannya dengan hati yang berdebar-debar, dan bila disiar, penyokong-penyokong parti bersoraklah dengan sesuka hati. Keputusan-keputusan itu segera diberitahu dengan telefon ke Ibu Kota Persekutuan dan disampaikan pula ke surat kabar dan radio Malaya yang bekerja sepanjang malam itu, supaya rakyat dapat tahu apa dan bagaimana hasilnya pilihan raya itu. Dan akhirnya sah dan nyatalah bahawa Perikatan telah mendapat kejayaan yang besar, mengalahkan lawannya dalam semua kawasan kecuali satu. Kemenangan pilihan raya pertama di Malaya jatuh kepada Perikatan UMNO dan pemimpinnya Tunku Abdul Rahman yang telah dilantik oleh orang ramai. Beliau bolehlah menjalankan pemerintahan negeri ini dengan penuh keyakinan. Bersekutu membawa mutu, rakyat Malaya telah mengundi dengan jitu.